Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada anda kerana sudi klik video ni. Dan tak lupa juga saya ucapkan ribuan terima kasih kepada para subscriber saya yang sentiasa menanti video-video baru yang terkini dalam channel YouTube Norman Hafizi Alfan. Apa khabar anda semua? Semoga kita semua sentiasa dalam rahmat dan lindungan daripada Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. So, apakah topik pembincangan kita pada hari ini? Jangan lupa tonton video ini sehingga habis supaya kita sama-sama dapat ilmu dan manfaat daripada perkongsian pada hari ini, insya-Allah. Terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita terus kepada perbincangan kita pada hari ini, iaitu berkenaan dengan tajuk janji Allah tentang hari kebangkitan. So, apakah dia fakta ilmiah tentang tulang sulbi menurut ayat Al-Quran? Tulang sulbi ini adalah bahagian yang paling hujung dari tulang belakang manusia. Mungkin kita lebih mengenalnya dengan sebutan tulang ekor. Kita manusia masing-masing memiliki tulang sulbi. Tapi tahukah anda bahawa tulang sulbi ini adalah tulang yang ajaib? Menurut Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW juga pernah membahas tentang tulang sulbi ini. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW menjelaskan bahawa saat manusia mati, maka seluruh bahagian dari tubuhnya akan hancur dan hilang dimakan tanah. Namun begitu, Rasulullah SAW menjelaskan pula bahawa ada satu organ tubuh yang tidak akan dimakan tanah, iaitu ialah tulang sulbi. Okey, baik, kita teruskan kepada fakta ilmiah tentang tulang sulbi menurut ayat Al-Quran. Rasulullah SAW menjelaskan bahawa dari tulang sulbi itulah manusia diciptakan. Manusia diciptakan oleh Allah SWT dari tulang sulbi. Maka Allah membangkitkan kita di hari pembalasan dari tulang sulbi tersebut. Ini adalah hadis Rasulullah SAW, ya. Semua bahagian tubuh Adam akan dimakan tanah, kecuali tulang sulbi yang darinya ia dimulai diciptakan dan darinya dia akan dibangkitkan. Hadis riwayat Al-Bukhari, Nasa'i, Abu Daud, Ibnu Majah dan Ahmad. Okey, baik, kita terus kepada dalam apa firman Allah di dalam Quran, di mana Allah telah berfirman, iaitu maka hendaklah manusia memperhatikan dari apakah dia diciptakan. Dia diciptakan dari air yang dipancarkan, yang keluar di antara tulang sulbi dan tulang dada. Ini adalah petikan firman Allah SWT dalam surah At-Tariq ayat 5 hingga 7. Di dalam ayat tersebut, Allah menerangkan bahawa dia menciptakan manusia dari air yang dipancarkan, yang keluar di antara tulang sulbi dan tulang dada. Padahal dalam ilmu moden, sudah diketahui bahawa janin akan tercipta apabila bertemunya air mani, iaitu cecairan daripada lelaki, dan juga sel ovum. Ovum dalam istilah sainsnya sel telur untuk wanita. Tetapi dalam Al-Quran disebutkan demikian. Apakah Al-Quran salah dalam hal ini? Tidak. Allah Subhanahu Wa Taala adalah Tuhan semesta alam dan dia adalah zat yang paling mulia. Allah juga sering kali mengungkapkan tentang sesuatu dengan menggunakan perumpamaan, sehingga ketika mengungkapkan sesuatu tidak menyebutkannya secara langsung, khususnya kepada sesuatu yang kurang baik untuk dikatakan. Okey, contohnya dalam surah yang berikut ini, okey, Allah berfirman, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Isteri-isterimu adalah seperti tanah tempat kamu bercucuk tanam. Maka datangilah tanah tempat bercucuk tanam itu, maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kendaki. Ini adalah petikan firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah, iaitu ayat 222 hingga 223. Di dalam ayat tersebut Allah memberikan perumpamaan kerana dalam pergaulan sehari-hari tentu kata-kata tersebut sangatlah tidak baik untuk diucapkan secara langsung, bukan?
Kerana jika kita mengungkapkan hal itu secara langsung, maka kita akan dicap ataupun dilabelkan sebagai orang yang suka berbicara jorok, ataupun yang bahasa yang tidak baiklah. Sama halnya dengan perumpamaan yang dikatakan Allah tentang ayat tempacah tersebut tadi ya. Allah menggunakan kata-kata yang lebih halus dan sopan dalam mengungkapkan hal itu. Oleh kerana itu, Allah mengilustrasikan ataupun menggambarkan bahawa air yang terpacak itu sebenarnya ialah air yang keluar di antara tulang sulbi dan tulang dada. Jadi, apakah anda menganggap bahawa air tersebut diproduksi dan keluar dari tulang sulbi? Tentu saja tidak demikian. Dalam menafsirkan, kita harus memahami bahawa kata keluar tersebut bukan bererti diproduksi. Pada kalimat antara tulang sulbi dan tulang dada itu juga menegaskan bahawa air mani tidak keluar dari tulang sulbi, tetapi di antaranya. Sehingga tidak tepat jika anda menafsirkan bahawa air mani itu keluar dari tulang sulbi. Demikianlah Allah menggunakan bahasa terbaik yang mudah dipahami oleh manusia untuk mengajarkan firman-firmannya kepada seluruh manusia. Ada juga yang berpendapat bahawa ayat tersebut mengisyaratkan dasar penciptaan manusia. Para doktor ilmu kandungan menemukan bahawa dasar diciptakannya manusia bersumber dari tulang sulbi, iaitu tulang belakang dari lelaki-lelaki, manakala tulang dada bagi perempuan, iaitu tulang rusuk perempuan lah. Okey, Dr. Zakir Naik juga pernah menjelaskan bahawa tulang sulbi itu dijelaskan sebagai tempat di mana keluarnya pembuluh darah yang memberikan darah kepada testis, iaitu organ kepada lelaki, pembiakan lelaki, dan juga ovari, organ pembiakan untuk wanita, terletak antara tulang sulbi dan tulang dada, iaitu pembuluh darah vestibular artery atau istilah dalam ilmu biologi dan juga ovary artery, juga istilah dalam biologi, bermula dari satu tempat antara tulang sulbi dan tulang dada. Ini dapat dibuktikan oleh sains moden bahawa pembuluh darah ke testis dan ovari berasal dari abdominal aorta dan renal artery, bukan dari pembuluh darah setempat. Ketika sperma membuahi ovum, maka pembentukan janin dimulai. Ovum yang telah terbuahi atau disebut zigot itu terbelah menjadi 2 sel, dan masing-masing sel itu membelah menjadi 2 sel lagi. Pembelahan dan perkembangan sel itu bergantung sehingga terbentuknya embryonic disc ataupun lempengan embrio yang memiliki 2 lapisan. Kesimpulannya, tulang sulbi itu merupakan gumpalan sederhana dan ia bisa ataupun boleh berkembang dengan menghasilkan 3 lapisan yang membentuk janin, iaitu ectoderm, mesoderm dan juga endoderm. Ia juga membentuk seluruh organ tubuh. Baik, kita terus perbincangan kita mengenai tulang punggung dan tulang sulbi. Okey, pertama, external epiblast yang terdiri daripada cytotrophoblast yang menyuplai makanan embrio pada dinding uterus dan menyalurkan nutrisi dari darah dan cairan kelenjar pada dinding uterus. Okey, ini istilah-istilah sains ya, perubahan ilmu biologi. So, internal hypoblast dimulai sejak janin terbentuk dengan izin Allah. Pada hari ke-15, lapisan sederhana muncul pada bahagian belakang embrio dengan bahagian belakang yang tirus dan disebut primitive node ataupun gumpalan sederhana. Sisi unsur primitif yang muncul itu diketahui sebagai bahagian belakang dari embrio. Dari unsur primitif dan gumpalan sederhana ini, seluruh jaringan dan organ janin terbentuk seperti berikut. Ectoderm membentuk kulit dan sistem saraf pusat, manakala mesoderm membentuk otot halus, sistem digestif pencernaan, otot skeletal kerangka, sistem sirkulasi jantung, tulang pada bahagian kelamin dan sistem urin. Selain kandung benih kernih, jaringan subcutaneous, the sistem limpa dan juga kulit keluar. Endoderm membentuk lapisan pada sistem digestif sistem pernafasan, organ-organ yang berhubungan dengan sistem digestif seperti liver, iaitu hati, dan juga pankreas, kandung kernih, kelenjar thyroid, gondok dan saluran pendengaran. Itu semua istilah-istilah penjelasan kepada istilah biologi sains tadi ya. Jadi kita terus.
Baik, jadi lapisan dan gumpalan sederhana itu merupakan tulang sulbi yang dijelaskan Nabi Muhammad SAW kepada kita. Cacat pada janin merupakan bukti bahawa tulang sulbi itu mengandungi sel-sel induk bagi seluruh jaringan manusia. Kesimpulannya, tulang sulbi itu merupakan gumpalan sederhana dan ia bisa ataupun boleh berkembang dengan menghasilkan 3 lapisan yang membentuk janin, iaitu ectoderm, mesoderm dan endoderm. Ia juga membentuk bagi seluruh organ tubuh manusia. Baik, kita teruskan perbincangan kita pada hari ini. Manusia akan dibangkitkan dari tulang sulbi. Pada hari kiamat nanti, manusia akan dibangkitkan sejak manusia pertama, iaitu bapa manusia, Nabi Adam AS, hingga nanti kepada manusia yang terakhir. Mereka semua akan dikumpulkan untuk dihisap amal perbuatannya oleh Allah SWT. Orang-orang zaman dulu tidak percaya dengan janji Allah tersebut. Mereka meyakini bahawa setelah mati semua urusan telah selesai. Kerana saat tubuh dikuburkan, maka tanah akan menggerogoti seluruh bahagian organ tubuh hingga hilang tak tersisa. Dan selama ini kita juga hanya bisa ataupun boleh meyakini bahawa hari itu memang benar-benar akan tiba. Namun kini semua itu sudah bisa ataupun boleh dijelaskan secara ilmiah, kerana ilmu moden membuktikan bahawa tulang sulbi tidak akan hancur dimakan tanah. Okey, terus pada perbincangan yang selanjutnya, ilmuwan tersebut yang bernama Hans Spemann, ia adalah ilmuwan asal dari Jerman. Ia menemukan bahawa pembentukan dan pengorganisasian sel-sel janin itu ditopang sepenuhnya oleh lapisan dan gumpalan sederhana. Sebelum pembentukannya tidak ada diferensiasi sel-sel. Setelah melakukan eksperimen terhadap lapisan dan gumpalan sederhana yang mengatur penciptaan janin, dan kerana itu ia menyebutnya primary organizer, maka ia memotong bahagian ini dari satu janin dan mengimplantasinya cangkuk pada janin lain pada tatapan permulaan embrio minggu ketiga dan keempat. Upaya ini membawa kepada pembentukan janin sekunder pada guest body, organ tamu, segera sesudah pencampuran dan pembentukan yang ditopang oleh sel-sel tamu pada implantasi itu. Spemann melakukan eksperimen tersebut kepada amfibi dengan melakukan implantasi primary organizer pada janin kedua yang mengakibatkan perkembangan embrio sekunder. Oleh itu, pada tahun 1931, ketika Spemann memotong primary organizer dan mengimplantasinya, maka potongan itu tidak mempengaruhi eksperimen lagi, sementara embrio sekunder itu tetap berkembang. Pada tahun 1933, Spemann dan ilmuwan lain mengadakan eksperimen yang sama. Tetapi kali ini primary organizer itu dipanaskan. Embrio sekunder itu tetap berkembang meskipun primary organizer itu dipanaskan, dan itu menunjukkan bahawa sel-sel tersebut tidak terpengaruh. Pada tahun 1935, Spemann dianugerahi hadiah anugerah Nobel atas penemuannya tentang primary organizer tersebut. Okey, itu adalah kajian yang dibuat oleh Hans Spemann. Adakah kita ada mempunyai ilmuwan Islam yang lain yang mengkaji tentang tulang sulbi ni yang kita bincangkan pada hari inilah. Okey, kita lanjutkan lagi tentang pembacaan kita ni. Sementara itu, Dr. Osman Al-Jilani dan Syekh Abdul Majid telah melakukan beberapa eksperimen terhadap tulang sulbi pada bulan Ramadan, direkodkan pada bulan Ramadan 1423 Hijrah, iaitu di rumah Syekh Abdul Majid Az-Zandani di Sana, Yaman. Keduanya memanggang tulang punggung berikut tulang sulbi dengan gas selama 10 minit hingga benar-benar terbakar, di mana tulang-tulang sulbi tersebut berubah menjadi merah lalu hitam. Kemudian keduanya meletakkan potongan-potongan yang telah gosong itu pada kotak steril, lalu membawanya ke laboratorium ataupun ke makmal analisa terkenal di sana, iaitu di Al-Olaki Laboratory. Dr. Al-Olaki adalah merupakan profesor untuk bidang histologi dan patologi di Sana University, iaitu di Yaman telah pun menganalisa potongan-potongan tersebut
dan menemukan bahawa sel-sel pada jaringan tulang kokiks tidak terpengaruh langsung dan ia dapat bertahan terhadap pembakaran hanya otot bertahan terhadap pembakaran. Jadi yang dipengaruhi oleh pembakaran itu hanya otot, jaringan lemak dan sel-sel sumsum tulang saja yang terbakar. Sementara sel-sel tulang pada sulbi tersebut tidak dipengaruhi. Jadi uji kaji tersebut yang dilakukan oleh ilmuwan Islam ini telah membuktikan bahawa hadis Rasulullah SAW di mana baginda pernah bersabda, semua bahagian tubuh anak Adam akan dimakan tanah kecuali tulang sulbi yang darinya itu mulai diciptakan dan darinya ia akan dibangkitkan. Seperti yang direkodkan hadis riwayat oleh Al-Bukhari, Nasa'i, Abu Daud, Ibnu Majah dan Ahmad. Jadi, adakah kita masih ragu-ragu lagi akan kuasa Allah SWT dan janji Allah tentang hari kebangkitan nanti? Ini adalah satu persoalan yang seharusnya kita sama-sama fikirkan. Baik, kita teruskan kepada pembincangan kita. Sedikit penambahan tentang perkongsian pada hari ini, iaitu gambar ni gambar embrio dengan sperma diambil dalam mikroskop yang dibesarkan. Anda boleh rujuk pada gambar dalam YouTube ni lah selepas ni, iaitu sedikit perkongsian ialah tunjuk gambar tersebut. Gambar embrio dengan sperma tadi tu pada anak kita dah ucapkanlah, anakku, inilah asal usul kita. Gambar 3D menunjukkan telur iaitu ovum yang dikelilingi oleh 100 juta benih sperma. Ini baru penciptaan di peringkat permulaan. Bagaimana pula penciptaan di peringkat lain yang lebih kompleks seperti organ, darah, sistem di dalam badan manusia dan juga lain-lain. Memetik daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, bukankah ia berasal dari air mani yang dipancarkan, kemudian air mani itu menjadi sebuku darah beku. Sesudah itu Tuhan menciptakannya dan menyempurnakan kejadiannya. Lalu Tuhan menjadikan daripadanya dua jenis, iaitu lelaki dan perempuan. Firman Allah ni dipetik daripada surah Al-Qiyamah, iaitu ayat 37 hingga 39. Subhanallah, Maha Suci Allah. Baik, kita buat sedikit pembincangan lah tajuk berkenaan dengan hari ini, iaitu tulang sulbi, di mana sebenarnya saya dah pernah tulis pembacaan kajian saya yang saya dapati ini, yang telah saya letakkan dalam blogspot saya, blogspot.com, nomafizi.blogspot.com, iaitu direkodkan pada hari Rabu 2 Disember 2020. Dan ini adalah merupakan artikel lama, saya tak ingat daripada mana saya ambil. Ada diletakkan gambar tulang sulbi, di mana bahagian anatomi hip and the sacral region tu, bahagian tu dia ada macam bahagian tulang belakang kita ni ada pendek je. Kalau kita tengok dekat monyet tu, dia punya bahagian belakang badan dia tu yang terus pada ekor dia kan. Tapi kita manusia memang tak ada berekor. Tapi bahasa mudahnya tulang ekor lah, yang kecil je benda tu. Jadi bila Allah berkuasa mencipta kita, yang macam dalam artikel ni tentang pancaran air mani, persenyawaan antara ovum dengan sel-sel air mani daripada lelaki, disenyawakan daripada situ membentuk janin, dan istilah-istilah sains yang tadi itulah, yang ada 4 perkara tadi tu. Endoderm, yang membentuk ectoderm, mesoderm dan endoderm lah. Ini istilah-istilah biologi, sains dalam ilmu biologi. Dalam bahasa Melayu ni ialah kaji hayat.
Maknanya walaupun kita dah meninggal, badan kita bila dah dikebumikan dalam tanah, maknanya semua akan hancur lah. Badan manusia, tulang manusia tu, badan, organ-organ semua akan hancur kecuali tulang sulbi saja. Ini bagi mayat-mayat ataupun jenazah yang mereput lah. Tapi bagi jenazah-jenazah pejuang-pejuang Islam yang mati syahid apa semua dan sebagainya, mereka badan dia tak reput dan dinyatakan mereka hidup di sisi Allah Ta'ala. Jadi di sini telah membuktikan, sebab kajian telah pun dibuat oleh ilmuwan barat. Yang dinyatakan di sini ialah daripada ni kan, Hans Spemann. Dia dah buat kajian, dia dah buat banyak kali. Ini awal, maknanya tahun 1931 dia dah buat kajian. Dia punya kajian pasal yang primary organizer dengan secondary tu lah. So pada 1933 dia buat kajian sama. Dan akhir sekali pada tahun 1935 lah dia anugerahkan hadiah Nobel atas penemuan primary organizer tersebut. Dia mengkaji pasal pembiakan yang membentuk janin manusia lah. Tapi yang bagusnya, yang kalau kita tengok ilmu Islam ni, dia tak mengkaji bahan tu sangat. Kajian dia lebih kepada tulang sulbi ni lah. Jadi bila saya baca balik artikel ni yang saya type ni, maknanya kalau ikut konteks, kita rujuk pada tajuk tadi, iaitu berkenaan dengan tulang sulbi ni, iaitu kajian yang telah dibuat oleh Dr. Osman Al-Jilani dan Syekh Abdul Majid. Dibuat eksperimen terhadap tulang sulbi manusia. Wallahu alam lah, saya tak pastilah dia dapat tulang sulbi daripada mana untuk dia buat sampel tu kan. Sebab kalau buat kajian sains ni, dia buat eksperimen, dia kena buat berulang-ulang kali, dan dia kena ada sampel A, sampel B, sampel C dan sebagainya lah. Tapi yang bagusnya, dia buat Dr. Osman Al-Jilani dan Syekh Abdul Majid ni, dia berdua buat eksperimen tu. Dan Alhamdulillah dia melakukan uji kaji tersebut pada bulan Ramadan 1423 Hijrah. Maknanya dah lama lah. Maknanya dah lama, dan dia kira kajian dia terbaru daripada Hans Spemann tadi. Jadi bila dia uji, dia beritahulah dia macam mana dia buat yang tulang punggung, tulang sulbi tu. Dia kata dia panaskan dengan gas selama 10 minit. Dia pastikan dalam 10 minitnya memang bahan-bahan uji kaji tu betul-betul terbakar. Bila terbakar, dia cek balik lah apa benda yang terbakar dan apa juga yang tinggal. Jadi bila dia tengok potongan-potongan yang tulang sulbi tu, dia masuk kat steril, cerita ni tadilah dalam teks tadi. Dan bila dia bawa ke laboratory untuk dianalisa di Al-Olaki Laboratory ni, dia cek, dia tengok, dia temukan bahawa jaringan tulang kokis tu tak terpengaruh, dan dia dapat bertahan terhadap pembakaran yang lama selama 10 minit tu lama. Jadi yang terbakar tu ialah hanya otot, jaringan lemak, sum-sum tulang yang terbakar. Sel-sel tulang tu tidak terpengaruh langsung. Jadi artikel ini dia menegaskan bahawa dia menyamailah daripada uji kaji Dr. Al-Olaki ni tadi. Dr. Osman Al-Jilani yang membuktikan bahawa hadis Rasulullah SAW bersabda bahawa semua bahagian tubuh anak Adam akan dimakan tanah kecuali tulang sulbi yang daripadanya yang dimulai diciptakan, dan dari itu juga ia dibangkitkan. Macam yang saya faham lah, yang tulang sulbi ni, dia bila bercambah, dia bertumbuh, manusia tu akan dibangkitkan. Kita punya bayangan ni macam tumbuh-tumbuhan yang ditanam, disiram dengan air, dibagi baju sebagainya, dan ditumbuh daripada tanah naik. Macam itulah dia punya gambaran dia lah. Manusia tu dibangkitkan dalam keadaan macam tu. Jadi bila dibangkitkan yang semula untuk pergi kepada mahsyar tu, memang dalam keadaan bertelanjang lah, sebab tak berpakaian, sebab kita dihidupkan semula selepas mati. Saya rasa cukup setakat itu saja dulu perkongsian saya untuk video kali ini.
InsyaAllah bila ada kesempatan kita akan lanjutkan perbincangan yang lain pada masa yang akan datang, insyaAllah.